بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا يا رب العالمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini boleh kita sambung pengajian kita daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Setelah daripada Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menerangkan kepada kita tentang sebab-sebab gelicirnya seorang tadi itu tentang masalah qada dan qadar, iaitu kita mendalami dan kita itu menselidiki perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak buka kepada kita. Dengan sebab apabila Tuhan tu tak mau nak kita tu tahu, arti kata perkara tadi itu ada bukan tak ada. Tetapi perkara tu tak kuasa kita sebagai manusia tadi itu nak kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala buat ke, Allah taala takdir ke, Allah Subhanahu wa taala menentu ke, kita tak boleh nak tahu. Tak boleh kita nak tahu dengan cara pendetail, tahu dengan cara kasar-kasar tu tak apalah. Tapi nak tahu dengan cara pendetail tak kuasa kita nak tahu. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ni dia katalah di sini ni Imam Tahawi bawa data ni. Cuba kita pakat tengok pada perkataan dia yang ke-97. 97 tak? Tak itu Muhammad. Yani qala rahimahullahu ta'ala kama qala ta'ala fi kitabih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam kitabnya, iaitu di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya
23. Makna lagu mana? Makna sepetah lalu tu makna lagu mana? Maknanya tiada ditanya akan dia. Makna tak boleh nak tanya akan Tuhan tu daripada perkara yang membuat Allah Ta'ala akan perkara tersebut. Mana jangan kita lagi pandai-pandai nak pergi tanya perbuatan Tuhan. Jangan duk tanya. Tak usah tanyalah Tuhan buat gapo, tapi kita ni kena siap sedia jawab kepada dia kalau kita buat gapo-gapo. Ini perkara yang kita sebagai orang yang beriman ni kena faham sini. Kena ambil fahamnya we molek di sini. Sebab kita tak boleh nak tanya akan Allah Subhanahu wa taala, dan tak boleh kita nak memperdetilkan tentang perbuatan Tuhan, qada qadar Tuhan. Yang pertama sekali kerana kita nak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kena beradab dengan Tuhan? Kerana kita ni hamba. Kita ni kena ingat kata kita ni hamba Allah. Hamba ni makna kata tak layaklah kita nak pergi tanya Tuhan, orang lebih daripada kita apa tak boleh nak tanya. Walillahil mathalul a'la. Orang duk tanya ni, orang tak kenal mana. Duk tanya jadi banyak berdoa tadi tu, jadi orang tak setuju, tak kenal. Maka tak selayaklah kita apabila kita ni hamba nak pergi masuk cara tentang perbuatan aturan sakate tentu daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah ni tak ditanyakan daripada apa yang dia buat. Kita beriman dengan Tuhan kita ni, yang pertama sekali kita beriman kata Tuhan tu ada. Ada tu ada sungguh lah, bukan ada lah kira-kira lah. Ada sungguh. Ada hakikat. Dan di diri Tuhan tadi itu adanya nama, adanya sifat. Satu lagi hak kita tak boleh nak terlupa, Tuhan tu dia buat apa yang dia nak buat. Mana perbuatan tu Tuhan nak buat apa dia buat. Maka perbuatan Tuhan jangan sama sekali kita duk pandai-pandai nak pergi tanya selidik kita tak boleh. Sebab apa tak boleh tanya? Kerana Allah Ta'ala itu dia tak buatkan satu perkara malaikat dengan bijaksana dia. Dia tak buat satu perkara malaikat duduk dalam kebijaksanaan dia, duduk dalam ilmu pengetahuan dia, duduk dia dalam kuasa dia. Tu makna gitu. Tak keluar tu baik pada tu. Nampak tu tak? Hikmat ataupun kebijaksanaan tadi terkadang zahir bagi kita. Terkadang tertutup di atas kita. Bukan semua kita boleh tahu belaka. Kenapa Tuhan ni menjadikan kita sebagai orang Melayu? Kacau cari hak tu gak tak kena buat gapo. Ya tak boleh nak pergi tanya, nak pergi cari situ, ya tak, ya bukan lagu tu. Wajib di atas kita ni beriman kata bahawa Allah Subhanahu wa taala ni buat satu perkara, tak buat satu perkara, malaikat dia ada hikmat dia. Dia buat dengan bijaksanaan dia. Jangan kita pergi pandai-pandai nak pergi tanya, nak pergi bergaduh-gaduh perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ni kita nak tahu main lagu mana? Perbuatan Tuhan ni kita tahu kata dia buat dengan gapo, di mana, waktu gapo, ikut dia. Dia kecek dengan Nabi Musa di mana? Di Bukit Tursina. Bila masa? Waktu malam. Dia kecek dengan Nabi Muhammad malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Dia waktu wahyu malam Lailatul Qadar. Pasal tanya. Lah mana. Ya nak buat gapo? Ya tu. Ya nak buat gapo belah. Ya nak buat gapo.
Wahum yus'alun, sedangkan kamu wahai manusia, daripada amalan kamu kena ditanya. Kamu dikena soal. Kamu kena ada bebanan cara tentang amalan kamu. Maka wajib di atas kita kena menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Makna suruh kita itu menyerahkan diri. Serah-serah ni makna kata tak lawai lah. Tu makna serah. Tak lawai. Itu makna kata la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Masuk dalam ayat tu qada dan qada Tuhan terhadap kita sebagai makhluk manusia ni masuk dalam ayat ni. Tak boleh tanya. Sebab gapo orang nak tanya sangat Muhammad? Buat apa? Sebab dia duduk dalam suasana yang penuh dengan madi. Penuh dengan madi. Penuh dengan perkara yang membawakan manusia tu tak puas hati dengan perbuatan Tuhan. Sebab tu dia tanya tu, tanya ni, tanya tu, tanya ni. Akhir sekali gelicir. Akhir sekali gelecoh. Ni dah ni. Orang kita kalau tanya banyak je supaya Bani Israel. Dah, fadhbahu baqarah. Lalu dia tanya, Tuhan, lagu mana? Lembu tu cak ke apa? Warna ke apa? Kuruh ke gemuk? Perempuan tina ke jatah? Dia tanya habis. Akhir sekali tak ada buat kerja. Wa ma kadu yaf'alun. Tak ada buat apa. Ni tabiat orang suka tanya banyak doa ni, dia tak buat. Dia tak buat. Orang berjaya kecek tak banyak. Tu orang berjaya. Kecek tak banyak. Buat banyak, kecek tak banyak. Kalau kecek banyak, tak jaya mana. Golek lah, golek. Hak saya jumpa hak pesi pandap kecek tu ke? Kalau tengok pada bercakap pe mulut dia tu, orang nak hambak dia tak ada. Tapi tak ada gapo sekarang. Tangan 10 gini. Tak ada gapo. Awak apa? Kerana dia kecek saja. Tu dia kecek saja. Lalu Imam At-Tahawi katanya lagi. Faman sa'ala, siapa-siapanya tanya. Tanya tentang Rusia perbuatan Tuhan hak Tuhan tak seraya. Tuhan tak seraya bukan Tuhan tak mau. Kok mana dak Tuhan sia kepada kita kata kita tak pandai nak pergi pikul ilmu tu. Ilmu tu kalau kita tahu banyak doa ni tentang Rusia hak Tuhan nak tudung bagi kita serabut juga. Kita boleh tengok dengan mata kepala lah benda tu. Nampak? Boleh tengok dengan mata kepala. Kalau tahu belaka, ya Allah supaya orang ingat belaka. Tak sedap duk juga. Ingat demo tuak dia, ingat kata demo tu gitu, ingat perkataan tu, ingat perkataan ni, ingat perbuatan tu, ingat perbuatan ni, lah nak jadi. Tak sempurna. Sebab tu salah satu daripada nikmat tu Tuhan lupa benda-benda lagu tu. Lupa. Tapi kalau tu lupa sampai ke hak molek tu, hak tu berat juga. Lupa benda-benda hak pasing hak tu lah, benda lebih-lebih pasal tu buat tu baik. Tak apalah. Faman sa'ala, maka sesiapanya ditanya. Asal tanya ni molek tak? Asal molek? Tuhan suruh tanya. Nama? Syifa'ul ayyi as-su'al. Nabi kata, penawar bagi kejahilan tanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya akan hukum agama kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di kalangan ulama. Tanya boleh. Tak ada salah. Tapi di sini imam tegak kata faman sa'alah.
Tanya ke apa? Lima fa'ala. Lima fa'al. Kenapakah Allah Ta'ala buat gini? Nya tanya lagu tu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu buat begini? Heran tu. Barang siapa tanya ia, kerana apakah membuat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala buat apa buat lagu ni? Tanya terhadap perbuatan Tuhan ni. Hak ni kita sebagai orang Islam kena tanam molek ni. Kena tanam molek. Kalau tanam tak molek sini gelecoh lah kita. Zaman kita duduk ni katik. Zaman dunia tidak sempadan ni. Akal manusia ni sikit. Nak boleh faham benda-benda lagu ni. Orang nak mengajar tentang masalah gini halusi pun jarang. Nampak tu tak? Jarang. Mazhab salah pun jadi baru-baru nak tersebar. Berhajat lagi pada anggota-anggota nak mengangkatkan mazhab salah ni naik semula di atas muka bumi ni. Tanya lagu mana? Tanya buat apa gitulah. Kenapa? Kerana apa membuat lagu ni ya Allah? Jawabnya bagi man faqad radda hukmal kitab. Maka sesungguhnya telah menolak orang tadi itu akan hukuman Al-Quranul Karim. Hak ni hak takut. Quran ni kitab Tuhan tak ada syak lah. Pada mau kata sekarang lah ni. Nak misal sekarang lah ni. Orang tak pakai belakang dah hukum Tuhan. Orang buat huduh terhadap hukum Tuhan. Hawak apa Tuhan tak buat turun bala kepada dia? Pak kita tak tahu merana kata Tuhan tak buat turun bala. Adakah kita duk tengok orang tu sampai ke akhir umur dia? Tak juga. Ada orang Arab seorang mulhid. Duk ambil Quran kata dia cabar Tuhan. Ada. Sekarang lala ni. Kalau Tuhan ni ada sungguh. Supaya dengan orang kafir Quraisy dulu. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'azabin alim. Ayat tu. Waktu hujan api. Hujan batu daripada langit. Kalau ada sungguh agak. Kuasa sungguh agak. Tengok. Dia cabar Tuhan. Tak sampai 2 minit. Cabar. Jadi mulut jadi nak katuk tak boleh. Kerahkan dia. Bawa. Seolah kata nak katuk tak boleh. Adakah kuasa? Apa tak katuk mulutmu? Ni dia dah ni. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala ni beri tempoh. Tetapi Tuhan tak menghampakan. Manusia yang nak kuasa setara mana sangat. Tapi dengan sebab syaitan tu menguasai akal fikiran dia sampai ke situ. Maka Quran ini adalah kitab yang benar. Siapa yang kita tanya perbuatan Tuhan buat apa, Tuhan buat gini, buat apa, Tuhan buat gini, hukumnya menepati orang tolak hukum Tuhan. Orang tolak Quran Tuhan. Itu dia. Tak pasal-pasal ni kita ni. Nah, orang Jawi kita alhamdulillah tak ada lagi sampai sini ni tak ada. Tak ada pia ni, tak kira aliran mana-mana tak ada. Malaikat batiniyah. Batiniyun hak nak baru ni hak nak akak kepala ni. Ni baru duk cambah. Nah, duk luar negara tu 200-300 orang, 400 orang, 500 orang batiniyah nak klik mari tak lama. Hak ada seorang ni pun. Nampak tu tak? Habis cekak dah yang duk kabung, yang duk kaca. Ni kalau kelik lagu tu semua tak semua kubur. La haula wala quwata illa billah. Rancangan orang putih belaka tu, orang barat belaka tu. Kita sebagai orang Islam ni kena gaduh lah. Jangan duk buat biasa kata, lah. Nak bergaduh ke diri katiknya, duk bergaduh sangat hak orang. Bergaduh hak dalam negara katik, tengok hak kita ni tak ada kerja, tak ada banyak kerja. Nak jaga cara memikir.
Apa pasal orang kita kalau balik agama jadi khurafat? Kalau tak masuk agama jadi lekaknya dadah, apa pasal? Tak ada jadi harga dah orang. Habis dengan hatu. Kalau balik agama khurafi. Kalau tak ngaji agama jadi lekak dadahnya, lekak tinonya, tunya ni tak jadi orang. Ni punah. Ning lah orang nak bawa kita pergi. Kita nak jaga, tak nak jaga. Dah demo kira maslahat belakang lah ni. Kena jaga diri so. Kalau mu nak dengan diri mu boleh. Perkara-perkara tak molek tu boleh. Cerak tentu boleh. Sebab Tuhan beri lah ni. Dengan kandak kauniyah dia, Tuhan bagi. Pada dengan akhir zaman dah. Nampak tu dah? Nak timbul berapa lagi dalam dunia ni, nanti tengok kalau kita umur panjang tak. Kita duk mengaji ni, kita kena duk kira belah-belah dah sini ni. Duk kira belah-belah dah supaya gapo? Supaya kita ni boleh jaga selamat diri kita. Nampak tu tak? Orang kita tak ada. Tak ada. Sebab dia tak baca sejarah. Dia nak ada kat mana? Dia pandai baca kitab sungguh tapi sejarah tak tahu. Pada bab hadis tu pun tak tahu dah. Hadis hak mana sabit, hak mana tak sabit tak tahu. Tu mujur Quran sebuah. Kalau Quran lebih 30 buah, sejuzuk sebuah, tu pun licin juga nampak. Ni sebab itulah kita orang ngaji agama ni amanah banyak ni. Terutama kita orang nak bawa mazhab salah ni, agama amanah kita berat atas bau. Berat di atas bau. Luar dalam ada belakang. Hak balik luar, cara balik luar. Hak balik dalam. Kena duk jaga. Nampak tu tak? Kena duk jaga, kena duk cara. Orang tak tahu ya suka ria gitu ya. Dia tak tahu gapo. Dia tak tahu nak buat kan. Dia tak tahu. Mari kita tengok. Faman sa'ala limadha faqad lima fa'al faqad radda hukm al-kitab. Hukm al-kitab ulama tafsir kata yakni hukum Al-Quranul Karim. Tolak hukum Tuhan ni hukum apa? Tolak hukum Tuhan jatuh agama murtad. Hari ni dia mau kata aku murtad apa aku boleh makan? Kalau gitu iblis tak boleh makan. Kalau gitu iblis boleh makan, boleh minum seperti boleh hidup seperti kalau kita nak kecek atas. Iblis pasal manusia tu lah. Hak pasal jin tu makan gapo serah dia. Nak royak kata siapa dia mentolakkan hukum Tuhan, wa man radda hukmal kitabi fakana minal kafirin. Ni hak takut ni. Ni hak kita takut sekali. Rugi dah lah. Seolah kata tak ada jumpa kejayaan dah lah kalau sampai sini enggak. Barang siapa menolak akan hukuman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, nascaya adalah orang tu jatuh daripada orang yang tidak beriman. Jatuh dia daripada iman, masuk duk di dalam kufur. Tak boleh lah ni. Pasal apa kita nak kufur dengan Tuhan? Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nak kufurkah dengan Tuhan yang menjadikan kita, yang mengadakan kita, yang merazki, yang menghidupkan kita? Nak kufur dengan Tuhan? Apa pasalnya kita nak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada pasal apa. Kufur tadi itu terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan, terkadang dengan pegangan. Dia tubik tiga. Seperti apa kalau kufur jatuh agama dengan sebab perbuatan? Seperti apa? Seperti mengaji ilmu sihir untuk buat sihir orang. Qatalallahu as-sahirin, as-saharah. Qatalallahu as-saharah. Aina ma kan.
Orang belajar hukum, orang belajar ilmu sihir, hak tu adalah perbuatan yang membawa pada jatuh agama. Satu lagi perbuatan yang menjatuhkan agama, menghinakan dengan perbuatan akan isi kandungan Al-Quran ataupun Mashaf Al-Quran. Jatuh agama juga. Terkadang dengan percakapan jatuh agama. Hukum Islam sekarang lah ni orang tak pakai dah, tak dengar semasa. Tahu ke tak percakapan lagu tu jatuh agama? Mati tak selamat lah kita. Kena mati juga orang kecek lagu tu. Ada tak mati? Mati kah kau juga? Kemudian hati kita, pegangnya kita. Jangan pegang sama sekali perkara yang Tuhan halal, Tuhan haram kata halal. Jangan. Aku pegang dengan hatiku kata benda memabuk semua tadi itu hak kerajaan buka, oh tak ada masalah, halal. Tahu ke tak kata jatuh agama dengan pegangnya lagu tu. Jaga molek. Jaga molek. Kerana kita beragama ni, wahai saudara yang dirahmati, yang dikasihi, kita beragama ni dalam arti kata kita nak bawa diri berjaya. Berjaya tu yakni bukan berjaya dunia sekarang. Kita jangan mikir kata apabila kita hidup dunia sekarang kita nak sining ya. Tak. Bukanlah tu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berilah kepada aku dunia. Dunia. Tu hawi tak? Wi. Nak dunia? Ada apa? Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yukhasun. Nak. Tapi pedah gapo kita ambil dunia semua, kita usaha semua, tapi kita kena tinggal dia. Pedah gapo? Kena tinggal sungguh tak? Cakap mari, orang dalam dunia ni tak tinggal benda hak dia nak dunia. Dia tak tinggal dunia. Cara ya pia. Pak boleh sorang. Kalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena meninggal juga daripada dunia ni, bahawa lain apa nak tinggal? Sebab tu otak kita ada hak tu heroin, cuba kita kira kata. Kalau kita tak menega benda haram, kita hidup ke mati? Hidup. Kalau kita tak akan benda haram, hidup ke mati? Hidup. Kalau kita tak zalim ke orang, hidup ke mati? Hidup. Tapi kita pilih sendiri kita nak pergi jalan tu. Kita sendiri pilih. Nak buat kan? Ni perkara-perkara yang kita kena faham sini. Wa man radda hukmal kitab, makna kata menolak akan hukum Al-Quran, kana minal kafirin. Nescaya orang tu dak masuk di dalam golongan orang yang tak beriman. Apa arti kalau kita duduk di dunia ni kalau kita tak ada orang beriman? Apa arti? Kalau kita buatlah segala maksiat, segala gapo kita katalah, kita jauhlah benda tu. Dia labor lebih pada ni. Lebih pada jadi kafir. Sebab tu ada jalan lagi nak masuk syurga. Ada jalan lagi nak berjaya. Walaupun kena masuk neraka dulu pun tak kekal. Tapi kena hak ni lebih licin. Nabi kita kecek tak bohong. Allah Ta'ala pun tak bohong kecek. Cuba cari mari satu perkara hak Nabi kecek tak kena. Pada hal dunia ni. Patut akhirat. Pada hal dunia ni. Tak ada. Lemah manusia nak cari. Hak ni dicabar. Cabaran ni sampakah hari ni duduk diri gini. Sebab tu orang Islam dalam negeri Hind, negeri India tu kan. Dia alasan orang India semua lembu tadi tu terima Islam. Sampakah tempat ibadat dia tu berasa gerung, berasa takut terhadap pendakwah seorang ni takut habis agama dia. Apa?
Kerana orang berasa takut tadi tu, bukan kok mana tak. Dia nak jaga perut pedar dia, jaga dunia dia. Dia tak ada nak pada benar-benar. Orang hak nak benar-benar, dia dengar, dia boleh reti. Sebab dia ada akal fikir dia. Tu dalil besar sekali kata, kebatilan tak kuasa nak mengatasi kebenaran. Tak kuasa. Jadi gih. Tapi tak kuasa. Ini perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam jangan. Kana minal kafirin, ni rugi, habis-habis rugi. Dah gapo kita hidup jadi orang kafir. Allah. Kita kira mudah-mudah. Orang muda ni dia tua tak? Tua. Asal lemah. Kemudian kuat. Lepas tu lemah pula. Asal tak gerak. Kemudian gagah. Akhir tak gerak pula. Lepas pada tak gerak, mati sana. Semualah tu berlaku. Tidak kecuali kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri lah tu berlaku. Turun pergi habis. Tak ada dia kekal sore habuk patah muka bumi ni. Apa pasal apa kita dok pergi cari, dok pergi belek, dok pergi tanya. Siapa kan jatuh agama? Beda. Tak ada beda. Itu maknanya. Sebab hari ni kita kena jaga nah. Perkata Imam Tahawi hak kata wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin, ini kena faham molek. Faham. Terutama kita sebagai orang Islam kena faham ni. Tak kira dalam media politik pun seria juga hak ni. Dalam media ekonomi sama juga. Dalam media tarbiyah support juga. Dalam media kedoktoran jaga sini. Terutama media politik. Allah, jaga-jaga dah, jaga-jaga. Orang hak tu hawi kepandaian duk dalam media politik tu, kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala itu tetapkan pendirian kamu sehingga kamu itu jumpa dengan Tuhan. Pendirian kita dan pendirian kamu tu jumpa dengan Tuhan di atas benda hak benar tu. Kalau kena hak ni enggak dah. Ada rumah besar pun tak jadi. Ada pangkat tinggi pun saja. Ada orang bawah ramai pun tak boleh berguna. Takut lah ni, takut. Rijalah gapo nak buat, jangan jadi gini. Jangan jadi wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Hak sini ya dak royak dak cari Rusia, ya dak tanya Tuhan buat apa buat gitu, buat apa buat gini. Tu ya. Itu maknanya. Seterusnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nak royak lagi kepada kita. Katakan dia kata fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi. Itu dia. Maka ini perhimpunan, jumlah ni mana perhimpunan. Barang yang berhajat kepadanya oleh mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan akan hati, hatinya. Makna katakan di situ fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa. Bukan min. Man huwa nah. Min huwa tu salah. Man huwa. Maka ini perhimpunan, kesimpulan semua tu barang yang berhajat kepadanya, iaitu kepada perkara tersebut tu dia berhajat oleh mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan. Allah Ta'ala lah yang mencerahkan hati bagi seorang hamba tadi itu. Hati bagi seorang yang nak kebaikan tadi itu. Orang tadi tu piyaman tu min awliyaillah, daripada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasihi. Iaitu daripada sekalian
kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita terjemah katakan, maka ini perhimpunan barang yang berhajat kepadanya oleh mereka yang ia Allah menerangkan akan hatinya daripada sekalian kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna katalah mana pula di sini? Makna kata ini ni berhajat kepadanya pada urusan qada dan qadar. Wajib di atas kita beriman dengan qada dan qadar di atas 4 tangga tu. Di atas gapo? Di atas 4 tangga tertib tadi itu. Kita beriman dengan pentafsiran semua sebagaimana yang datang daripada Quran dan hadis. Jangan sama sekali dogi masuk pandai-pandai. Nah, cara mikir pelik-pelik, cara mikir hak tak kena tu jangan buat pandai-pandai masuk sini. Bahkan kita beramal sebagaimana Tuhan nak dan kita mengambilkan asbab yang munasabah. Sudah. Khalas. Hak ni apa yang kata? Qada ni Rusia Tuhan. Sekadar. Kita kena letakkan sistem kita, letakkan pelaturan kita hidup, kita letak. Kemudian serah. Masalan kita tak esok bernami amba, cara amba ni nak buat gapo gatik. Bangun pagi nak ngaji tafsir. Nampak dah tu lepas dah ngaji tafsir, nak buat gapo pula. Ketak-ketak lagi. Ambil dengan asbab yang munasabah. Tiap-tiap perkara yang kita kena Allah Ta'ala tu apabila dia kena mana izinnya Tuhan itu sampai kita, maka berlaku benda tu. Kerja kita pergi sudah. Apabila terlekat, kita nak kuning, Tuhan wi kuning. Situ klik pada qada nak buat gano, Tuhan tanda mari dah. Pas. Hak tak sedap bicara dulu. Lah mana? Kita nak buat apa, Tuhan tanda siap jadi gitu-gitu. Dia tak ada ambil asal dengan asbab. Itu salah. Hak tu salah. Nampak tu tak? Itu salah. Tak kena. Tak kena. Hak tu tak kena. Pak kita apabila tahu dah kata tak kena, kah hundur lah. Buat gapo situ. Hundur tu baik. Hundur tu baik. Salah kita hundur daripada kita salah. Tak salah. Tapi apa berasa salah? Sebab kita berasa kata dunia tadi itu pedah banyak lebih pada akhirat. Sebab tu tak boleh hundur. Siapa dia mendahului dunia hak tak kekal di atas akhirat yang kekal abadi, dia tak hundur. Hundur apa? Nama dia, pangkat dia, pengikut dia, pembantu dia, gapo lagi? Kata lagi lah. Berbagai-bagai perkataan. Kata lagi. Sajalah. Tak ada beda. Sebab tu guru saya yang kata, tak cidik berdoa orang yang ambil dunia sampai ke tinggal akhirat dalam arti kata tawak beza. Kalau lah midam nego kok tak ada wak beza. Halal dengan haram gomo belaka. Dia kata tak cidik doa. Lah mana tak cidik tu guru? Apabila dia pejam mata, orang ambil harta dia pergi guna. Lepas pada tu, harta dia tu Tuhan wak kira dengan dia, wak kira dengan guna, dak wak kira dengan mung. Orang lain guna, tapi kira dengan kita. Cidik tak? So Allah kata orang lain wak kerja, kita tak ada boleh apa. Tapi duit upah nak daripada kita. Tak ada beda. Dia mulai makan, dia mulai lah bayar. Dia mulai makan, kita ni lapar kacik perut-perut. Tak ada makan apa. Tapi kita kena bayar. Cidik ke bodoh? Ni tok guru saya orang Arab lah. Mana kata, dia kata gitu. Sungguh. Ni kita dok kira Allah gitu rapat. Dia kira. Tapi, apabila tinggal, kita kena muhasabah. Benar kita tinggal tadi, orang lain guna. Ni dah ni. Sebab kita tak faham. Tak faham.
Sebab tu hadis Nabi katakan, hadis Muawiyah, kalau Tuhan kehendak baik, Tuhan faham. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa dia ya Allah Taala kehendak kebaikan kepada dia, Tuhan dia faham agama. Tu. Siapa dia ya Allah Subhanahu wa taala tak faham akan agama, mafhumul mukhalafah, mana Tuhan tak kehendak baik dengan dia. Bah kalau Tuhan tak kehendak baik dengan kita, bah kita nak duduk mana? Kita nak gitu tupai dia, bayang dengan siapa? Tak ada dah. Hak itulah Tuhan kata, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Siapa dia Tuhan hina, orang ni saja. Tak ada dia nak boleh memuliakan dia. Habis nak kata. Itu adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil faham di sini. Buku apa dah, Muhammad? 9:20. Berasa berkat malam ni, masa. Sama-sama tengok je, derah malam ni. Wasa syarah banyak, tetapi masa tak pergi. Tak apa, insya-Allah kita pergi lagi. Yang seterusnya perkata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa hiya darajatul rasikhina fil ilm. Wa hiya darajatul rasikhina fil ilm. Apa pula? Dan iaitu pangkat sekalian yang tetap pada pengetahuan. Siapa dia boleh jagakan diri dia daripada duk pandai-pandai bergaduh-bergaduh tentang perbuatan Tuhan, Rusia hak Tuhan, boleh jaga diri daripada masukkan akal fikiran kita, soalan kita, perasaan kita, hak tadi tu, maka dia tadi itu masuk di dalam jumlah orang yang rasikhina fil ilm. Apa makna rasikhina fil ilm? Yakni at-thabitina fil ilm. At-thabitin. Thabit ni makna hak tetap. Tetap seorang ni yang penting lah. Pakai kalimah tetap tak? Tetap ni makna ya mankung kalau bahasa Sia nah. Makna kata ya uniak. Ya tetap molek. Allah, tetap molek ni payah nah. Orang panggil pendirian. Kita nak berjaya ayuhal muslimun, kita nak jaya pasti kena ada pendirian. Kalau tidak, tak jaya. Sama ada mida perniagaan, mida pengajian, mida hidup tak kira mida mana-mana. Kalau tak ada pendirian, tak jaya. Nak berjaya ni kena sabit, tetap. Tetap di sini bukan makna kata tawak kira langsung dengan orang, bukan. Bukan makna tawak kira dengan manusia, bukan makna gitu. Wak kira tubik natijah. Dia buat, dia tak teralih daripada pendirian dia terhadap satu perkara, malah dia berjaya satu tangga, dia baru naik tangga kedua. Tu maksud. Kalau orang mengaji ke, duk mengaji tahawiyah, ambil di awal hingga akhir. Bukan mana kata mengaji tahawiyah boleh 2-3 kali berjumpa, pergi mengaji hak lain pula. Okeylah tu. Dalam medan nak satu padu, supaya ke? Kenal dia morning 2-3 bulan, tinggal orang ni, kita kenal orang lain pula. Taklah tu. Bukan. Malah ni apa yang kata, jalan ni orang tak jaya. Ni kita boleh tengok. Kalau dalam media kerja pun supalah, media mengaji pun supalah, dalam media gapo apa kata lagi sama. Iaitu orang yang boleh duduk darajat ni, orang panggil darajat ar-rasikhina fil ilm. Rasikh, al-thabitina fil ilm. Mereka ni ya ada ilmu yang rasikh. Apa makna rasikh? Ilmu yang tetap. Lagu mana tetap?
seumpama bukit yang tetap, tak ada gonyeh tu. Tu gitu. Mereka ini tak ada keraguan. Tak ada. Ragu-ragu tak ada. Tak ada kejahilan. Sebab dia ada ilmu. Apabila ada ilmu, jahil tak boleh hidup. Apabila ada yakin, syak, ragu-ragu tak boleh hidup. Maka mereka inilah beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Kemudian dia pula buat amalan yang salih. Dan tinggalnya amalan-amalan yang salih. Dan tidak memasuk mereka itu di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala itu menyembunyikan baginya. Dia tak pandai-pandai. Tidak juga dia itu mendalami dan mempertikaikan di atas apa? Di atas qada tu. Tak belaka. Hijau aku ambil dengan asbab, dengan cara halal, nak tubik natijah lagu mana, aku tawakal di atas tu. Tu, ialah tu. Hak ni, hak orang sir. Apa nama panggil Rusia kejayaan duduk sini. Orang nak maju, dia kena faham masalah qada. Kalau tak faham ni, mundur. Saya rakyat dah ke pada perjumpaan yang lalu tu, makna kata, timurnya Murji'ah, timurnya Jabariyah, dengan sebab bab qada ni. Mereka yang bersikap lagu tu orang panggil rasikhina fil ilm. Rasikhina fil ilm. Hak tetap di kalangan ahli yang mempunyai pendirian yang tetap. Dia tahu. Hak ni hak nak dah. Hak ni hak nak. Kita walaupun awam secara mana, ambil ilmu tadi tu pergi pakai lah hidup jumpa dengan Tuhan tu, insya-Allah selamat. Boleh masuk syurga. Tak nanti duk pergi tahu kecek jadi banyak. Orang nak jadi kaki depan tu tak apalah. Tapi kita orang awam ni sekadar tu madah lah. Tak apalah. Yakfi, cukup. Hai lagi tu. Ada pun orang hak tak reti, orang tak ada ilmu pengetahuan, nak gaduh-gaduh habis itu. Habis Rusia hak tu yang tak buka tu, yang nak belak, nak bergaduh. Hak tu duk temu dengan kesilapan, gelicir, kesesatan. Hak dah pergi buka benar-benar hak tak boleh nak buka, tak boleh. Tak boleh lagu ni. Kita ni manusia, tangan ni cuci tak? Cuci. Tapi kalau ambil pisau duk kelar-kelar dia, berdarah tak? Darah. Apabila berdarah, najis. Jangan dia buat gitu. Dia benda molek dah. Sebab guni berah tu kan. Berah duduk dalam tu molek lagi. Akik sudah, jangan dia ambil pisau kelar dia. Tu habis. Tu cara dia. Ni terkadang kita nak melukakan, nak pergi bukakan tempat-tempat yang tak boleh kita nak buka. Tak boleh lah tu. Lalu imam kata lagi dia kata, li'anna al-ilma ilman. Tengok. Kerana bahawasanya ilmu tu terbagi kepada dua bagai. Dengan molek berkati baik sini. Kerana bahawasanya pengetahuan itu dua pengetahuan. Ada dua ilmu. Ilmu ni syaraf tak? Mulia tak bagi kita? Mulia. Tetapi ilmu hak mana kita nak dapat supaya kita dapat mulia? Hak Nabi minta kata wa qur rabbi zidni ilma, tu ilmu hak mana? Ni malam ni nak mengaji. Ia kata ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fi khalqi mafqudun. Allah molek sajak dia dah. Dia kata pengetahuan yang ada pada makhluk dan pengetahuan yang tiada pada makhluk. Lah mana? Mana ilmu yang makhluk itu kuasa nak tahu, satu.
Dan ilmu yang manusia itu, makhluk itu tak kuasa nak tahu. Dua. Ilmu juga, tetapi manusia tak kuasa nak tahu. Buat apa? Kerana tak pandai. Memang kata cuba misal sikit, tak pandai lagu mana. Misal mudah, tak ada payah. Seperti meta kereta kita. Meta tu lah. Meta dia tu kereta kita. Kita kata 220. Kita kuasa nak jijak boleh 500. Ada tak kereta meta 500? Tak ada. Tak kuasa dah tu. Dia sekadar ni. Power dia sekadar ni. Kalau kacau lagi, punah, rusak. Hak dekat dengan kita ni mata kita ni. Mata ni. Boleh lihat tak? Boleh. Dia kata buta ke? Boleh lihat. Kemudian mata kita ni dengan cara mubashir, dengan cara serta-merta gini ni, kuasa dah nak tengok matahari pada tengah hari yang cerah tadi tu, kuasa dah nak tengok matahari? Tak kuasa. Pahalu kaca tengok juga. Jadi guna. Punah, buta. Cuba letak mata kita di matahari boleh 5 minit punah. Dia ledah tu. Ilmu hak Tuhan tadi tu gitu dah. Ilmu ni padan dengan manusia, Tuhan buka. Ilmu ni tak padan dengan manusia, Tuhan katuk. Tak sah buka. Kalau kita lagi kaca buka, hak tu duk punah akal tu. Hak tu apa yang kata duk punah akal. Setengah-setengah panggil apa? Gila ising. Nah, Tok Guru kita ni Maulana apa nama? Maulana Asy'ari, Kelantan kita ni, hafizahullah wa syafahullah. Dia kata ada juga bukan sekadar gila ising, gila sampai kan gila PA dia kata. Kita tak boleh kita nak kacau lah mana. Nak pergi tanya benda-benda lagu tu tak boleh nak kacau main. Apa tu dah? Ilmu tak ada dua ilmu. Ilmun ista'thara bihillahu. Ilmu ya Allah Ta'ala tutup. Fala ya'lamuhu illahu subhanah. Wahuwa ilmul ghaib. Ilmu ghaib ni lah Tuhan hanya jua tahu. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala ilmu yang ghaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' illa lakata. Qul la, kata olehmu ya Rasulullah, aku ni tak ada milik bagi engkau bagi kamu wahai manusia. La amliku li nafsi, tidak milik bagi diri aku ni naf'an wala darran, nak beri manfaat ataupun beri mudarat illa ma syaa Allah. Malaikat apa hak Tuhan izin, hak Tuhan kena. Walau kuntu, kalau aku ni tahu, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau aku ni tahu perkara yang gaib, la walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Nastia aku hasil kebaikan pada diri aku banyak dan tak tipalah aku halangan, kemalangan gapo, tak tiba. Dak kena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu pergi darah habis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Celok ratik terkadang setengah-setengah peristiwa peperang di pada peperang. Celok ratik terhadap alat-alat tajir-tajir tadi. Nabi tak tahu benda gaib. Adapun la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Hak tu masalah wahyu. Bukan masalah ilmu gaib hak lain. Ilmu wahyu tu termasuk juga daripada ilmu yang ghaibiyah. Dan satu ilmu yang manusia itu kuasa nak tahu, iaitu ilmu yang jadi kemaslahatan bagi manusia apabila tahu. Hak itulah Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Nampak tu tak? Hak itulah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa turun di dalam Al-Quran dan dibawa datang oleh Rasul-Rasulullah, Rasul-Rasul daripada Rasul-Rasul
salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Tuhan katakan dalam Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala mengajarkan para rasul-rasul tadi itu akan kitab, yakni wahyu, tak kira lah Taurat ke, Zabur ke, Injil ke, Quran ke, wal hikmata. Hikmat di situ mana perlaksanaan, contoh tauladan daripada rasul-rasul dulu-dulu. Sama ada rasul hak datang belum daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim ke, Nabi rasul nama Ibrahim ke, rasul nama Musa, nama Isa, nama Nuh dan sebagainya, dan juga diiringi dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam ayat tu al-hikmata makna sunnah, al-kitaba makna al-Quranul Karim. Ada setengah ulama makna kata mengajar akan Nabi itu akan pekoh dalam masalah fiqh, dalam masalah urusan agama. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengajar akan Nabi perkara tersebut. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat ni lah ana ni. Allah Ta'ala mengajarkan kamu barang yang kamu itu tak mengetahui. Asal manusia tahu ke tak tahu? Tak. Manusia tak tahu. Asal dia tak tahu. Lepas pada tu, baru tahu. Asal tak tahu. Nah, tubik mari tak ada tahu. Gapo-gapo. Itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala nak royak di sini. Nak royak di sini. Baik. Kemudian pergi lagi. Katalah mana? Fa inkarul ilmi al-mawjudi kufrun wa iddi'a'ul ilmi al-mafqudi kufrun. Ni takut. Siapa dia mengingkari, maka sesungguhnya engkarkan ilmu yang ada. Lagu mana? Kita pergi engkarkan ilmu syarak. Daripada perkara yang mengandungi urusan hak suruh tegah khabar, sama ada hak telah lepas, hak lagi akan datang, siapa dia ge engkar benda lagu tu jatuh agama. Lagu mana jatuh agama tok guru? Masalah lagu mana? Masalah hukum hakik. Tuhan mengajar di dalam Quran. Hukum hakik semua ni Tuhan mengajar belaka di dalam Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tuhan tak ada tinggal jadi tak royak. Sekarang pun tak ada dalam Quran. Royak belaka daripada hukum hakik tu, royak semua. Tiba-tiba kita buat seumpama kata tak ada hukum Tuhan tadi. Kita engkar kata dak kali. Maka orang hak buat lagu tu, kalau dia engkar hal keadaan dia itu reti, kemudian dia itu tidak dikena paksa, kemudian dia itu kata tadi itu dengan faham yang betul, hak dia nak kata tadi itu dia kata betul-betul. Dengan kata tak ada sedangkan dia tahu, maka jatuh agama, tak ada syak. Kalau dia tak tahu tu guru, tak tahu tak apa lagi. Tapi berdosa besar dah lah, sebab dia kecek buat apa benda tak tahu. Tak boleh dalam Islam kita tak aku kecek benda tak tahu, tak boleh. Ya tak sih. Kecek benda hak kita tahu. Jangan sama sekali kita kecek benda yang kita tak tahu. Tak boleh. Sah kecek. Tak tahu sah kecek. Dalam Quran ada apa nanti? Ada al-amr, ada suruh. Ada nahyu, ada lagi, ada ikhbar. Ya tu. Khabaran. Khabar ni nanti kita percaya. Nanti kita percaya. Baik. Ini tak boleh kita ingkar. Nampak dah tu? Tak boleh kita nak ingkar. Seterusnya, siapa dia pergi dakwa ilmu yang manusia tadi itu tak kuasa nak pergi, iaitu apa panggil ilmu ghaib. Ilmu apa? Ilmu ghaibi. Siapa dia dah pergi dakwa lagu tu, maka hukumnya pun katalah na. Kata jatuh agama juga. Allah, takut nah.
Jatuh agama ni apa habis amalan. Amalan kita duk buat tak habis licin. Seumpama kita silap bank, hatta duit silap bank. Bank kita buat bitaqah, buatnya kar dia tadi itu dua daripada kar hak bank. Bank kalau bahasa Sia panggil tanakan tu lah. Ada dua bitaqah dia tadi. Hak kita belaka, hak ni kita taruh kepada adik kita ke, taruh kepada ibu kita ke. Kita menega, kita duduk tempat lain-lain. Nampak tak tu? Kita duduk tempat lain-lain. Kita nak hantar duit kelik kepada orang yang kita itu nak tuju, kita kena tengok rakam betul. Tak gitu. Tiba-tiba silap. Hatta pergi ke orang lain. Habis tak dalam bank kita duit ni? Habis. Nak tinggal berapa nama lagi. Pas nak tarik klik mari tu. Kalau kena orang molek tak apalah. Kalau orang tak molek, habis. Juta ke sejuta, dua ke dua. Kata lagi. Saya nak misal, nampak kata, amalan tu supaya tu dah. Kalau jangan kena masalah ni, masalah kuf ni. Habis. Hak ni, hak kita kena duk gaduh ni. Apabila jatuh hak ni enggak, tak ada arti dah lah kita. Tak ada arti. Kalau kita tak beki, kau teruk. Kesedaran kita nah, kesedaran kita. Sebab itulah Nabi SAW tu heroyak tentang hal dia. Kata lagu mana? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tengok. Kata olehmu ya Rasulullah SAW, tidak mengetahui oleh mereka mana-mana pun di langit dan di bumi akan perkara yang gaib, malaikat pia, malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Islam yang sedap sini, orang kafir pun dia tahu. Kata Islam ni mudah dia. Bak ilmu gaib, Tuhan satu, tunggal. Hak dia ni gaknya rupa lembu, nya rupa gajah. Nah, nya rupa burung. Gapo lagi? Kata lagi lah. Banyak rupa hak dia. Tak. Hak kita sah. Tak ada rupa tu, tak ada rupa ni. Tuhan kita ada sifat. Khayalan tak boleh. Reti dengan akal. Nak khayal tak boleh. Lama duk pehel kata Tuhan mempunyai sifat tu, sifat ni. Kita lukis. Tak boleh. Tak kena. Berimej dengan perkara yang gaib, tetap di atas perkara yang gaib. Jangan duk lukis tu baik mari. Nampak tu tak? Orang duk lukis tu duk boh tu hak karuk lah. Nah, nya buat dengan khisi duk menayar atas udara hak tu mengaruk ha tu. Nampak tu tak? Hak khurafi belaka tu dalam kepala otak dia belaka lagu tu bukan hak lain. Ya nampak lagu tu sebab tu ya buatlah tu. Kalau orang lain nampak sepangan dia, ajari orang lain nampak sepangan dia, buat mula tak nanti dia. Tu kita faham situ. Nampak tu tak? Tu. Sesempurna, hak sempurna kejadian, makna makhluk di atas muka bumi ni, Nabi kita SAW, selawat Nabi tu selawat molek dah. Kita sebagai orang mazhab salah ni selawat molek. Jangan sallallahu sallam. Jangan buat itu sallallahu sallam. Jangan buat gitu. Jangan buat sebut mudah gitu. Kalau nak selawat, we cepat, we derah alaihi salatu wassalam. Ya tak silap mulut. Alaihi salatu wassalam. Ya tak silap mulut sikit. Kalau sallallahu alaihi wasallam dia kena gerak lidah banyak. Molek tu sallallahu alaihi wasallam. Hak taksirnya cepat-cepat sallallahu sallam, sallallahu sallam. Tak kok lainnya. Nyegi kok lain tu. Tak molek lah tu. Sebut molek. Alaihi salatu wassalam. Bas cukup. Tu hak lidah ni jangan orang kata jangan berhenti. Hak tangan tak apa. Tangan kita gaduh kata wudu ayat tulis. Mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak ada, kita belafang dengan lidah. Yakfi. Ahli hadis apa ada buatlah tu.
Tapi lidah kita kena jagalah. Yang selam tak boleh lah tu. Banyak Arab pun ada lah tu. Orang panggil sabkul lisan ataupun khata' fil nutq. Sebab gaduh. Ia bukan tak tahu, ia tahu, tapi kita kena duk beki lah. Benda tadi tu kena duk beki. Bukan makna kata kena duk jadi duk cucur pergi mari. Tak. Selawat Nabi molek. Selawat sekali kepada Nabi tu, selawat kita, malaikat selawat kita. Tak hebat lah mana lagi. Selawat molek. Tok guru saya ya alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Boleh. Mudah. Jadi mudah dan tak silap lidah. Tak silap lidah. Kata kan Allah Ta'ala kata, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi. Tengok. Kalaulah aku ni, Nabi Muhammad ni, Tuhan royak ha Nabi dia. Kalau aku ni, apa nama? Tahu perkara yang gaib, nescaya aku membanyakkan daripada kebaikan. Lah mana banyak baik ke? Muka kita tahu ke? Kita ambil kebaikan sudah. Tapi ada tak tipunya kemalangan, kesusahan, kepayahan pada hidup Nabi? Memang ada. Orang mari tuduh isteri dia sakit kepala apa hari? Alaihi salatu wassalam. Orang mari duk kata kepada jalannya dia, kata terhadap Quran, sakit hati. Tak kalau turunnya Iqra' tu lama, nak boleh turun Quran pula tu lama. Nabi pun duk tunggu di kaki-kaki bukit bila Jibril nak mari. Ni puak tak pakai kerja ni. Muhammad duk tunggu penama sini. Tuhan mu tinggal lama dah. Lalu Tuhan waktu ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak ada tinggal. Tuhan tak marah kali kamu. Segar naik semula. Tu nak ayat apa tu? Nak ayat kata coba dah tu. Itulah nak ayat coba. Nabi, kalau Nabi tahu kata nak jumpa Huak Quraisy sini, Nabi tak nak pergi mula dah. Tu logik akal mudah-mudah. Tu. Maka Nabi Muhammad SAW tak mengetahui ilmu gaib, tak tahu ilmu gaib. Malaikat apa yang Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi dia daripada wahyu ke daripada gapo, kata gila. Tak apa. Hak ni khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak sedar musyarakah lah sini. Bab gaib ni Tuhan tak boleh. Sebab gapo? Sebab Tuhan royak kata dalam Quran ngak molek nah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Ayat ni ingat molek. Suratul Naml ayat 65. Siapa dia yang gelanggar ayat ni takut-takutnya jatuh dari dalam gapo? Di dalam kekufuran. Takut juga. Takut. Kena takutlah kita. Jangan ada buat berani tepat kita tak boleh nak berani dah. Buat berani tak boleh, tepat kita tak boleh nak berani. Yang sakit dirilah. Habis itu. Kemudian bab yang terakhir pada masalah qada qadar ini, perkataan yang ke-104. 104. Katalah mana? Ia kata qala rahimahullah wala yathbutul imanu illa biqabulil ilmi al-mawjud wa tarki talabil ilmi al-mafqud. Allah, jome email kita royak sini dah. Tu. Makna kan? Makna kata wala yathbutu, dan tiada tetap. Makna tak jadi tak tetap tu makna kata tak kemah. Gapo nama? Oleh iman seseorang lah. Iman di situ makna kan at-tasdiq, makna membenar. Mana membenar. Makna kata benda kita benar tadi tu tak akan jadi tetap, malaikat nak boleh jadi tetap lah.
Melainkan dengan menerimakan pengetahuan yang ada. Apa makna pengetahuan yang ada? Makna hukum syarak yang Tuhan menyata di dalam Quran semua tu ada belaka dah. Sama ada dalam hadis ataupun dalam Quran semua tu nyata mari ada belaka dah. Tak ada kena duk kurang dan tambah. Terima ilmu hak tu. Terima ilmu tersebut tadi kita terima. Nampak tu tak? Kita terima ilmu tersebut tadi. Watarki, dan kita tinggal. Tinggal di sini makna gano? Makna jangan duk masuk cara. Tu tinggal. Apa nak mana tinggal? Tinggal ni mana jangan duk masuk cara. Jangan duk bergaduh dengan dia. Tinggal daripada kita menutukkan ilmu mafqud. Ilmu yang kita pergi tak sampai. Ada benda tu tapi kita pergi tak sampai. Usah kacak. Sudah. Allah mudah. Kita orang beriman seni. Hak Tuhan tak sewi tahu, sah tahu. Hak Tuhan nak, hak Tuhan tahu, hak Tuhan nak kita tahu, kita nak tahu. Dengan cara kita mengaji belajar, habis, cukup. Allah. Seni tak? Tak ada payah. Tak ada nak pergi pelak-pelak, tak ada dah. Bersih muka puak-puak dia, bersih cuci. Kita tengok berasa ada cahaya, berasa kata kita duduk dekat dia tu berasa mulia. Tu puak di sini. Ya mulia di dunia ada puak-puak ni. Bukan mana di dalam akhirat saja. Ya ada cahaya puak dia. Bahasa saya panggil mirasami, ada cahaya. Tuhan wi cahaya. Sebab Tuhan mencerahkan muka. Bayyadallahu wujuha ahli sunnati wal jamaah. Allah Ta'ala mencerahkan muka-muka puak-puak ahli sunnati wal jamaah. Puak mazhab salah tadi itu, Tuhan cerahkan muka puak dia. Nampak? Ya, berkelik dah. Di dunia ni lagi. Ni kata kehak lain. Walaupun tuai tu hitam, tapi cahaya ada. Kita tengok di Mekah. Ha? Nah, orang pergi haji tu, tengok di Mekah. Orang takarani, orang gapo hitam lega. Tapi cahaya ada. Ingat Quran buat tu. Nah, ingat saja dak kuasa nak tafsir Quran dengan tak bawa kertas ke habuk. Mengapa Quran bukan mengapa kitab apa kita ni? Mengapa Quran tulis dengan kalam? Kalam apa? Kalau tempat kita kalam haram tulis. Lepas tu sapuh pula. Orang panggil maktubun ala lauhah. Kita tengok dengan mata. Dengan sudut luar negara, sapuh tu baik. Hal lain pun tak. Kita ni ada Quran, tak tengok. Orang kita sahabat tu lah, orang tak ada ni, dia tahu nikmat ada. Orang ada terkadang lalai daripada nikmat yang Tuhan beri. Lalai. Sebab tu, lazatnya orang boleh kenal nikmat. Lazat. Sedap. Berasa cukup, berasa senang hati, berasa sejuk. Gitu. Hak tak berasa cukup. Ada pun tak ada dah. Ada pun tak ada. Kita tinggal daripada kita nak menuntut ilmu hak, kita pergi tak siapa. Mafqud. Mafqud nisbah bagi kita. Hak tu ada. So umpama, macam misal tok guru tak faham sini ni. So umpama ilmu bila nak berlaku kiamat. Itu dia. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Mereka itu tanya, wahai Rasulullah, tentang bila nak berlaku kiamat. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Kata jawab pada dia, ya Rasulullah, ya dia. Oyak. Jangan duk senyap. Oyak kata ana. Sesungguhnya ilmu hari kiamat itu ada di sisi Tuhan aku, tak ada pia nak menyatakan haning malaikat dia. Tak ada menyata, Tuhan tak ada menyata haning kepada mana-mana. Dak, yes, hanya jua tunggal hak tahu. Tu mana la yujalliha liwaqtiha. Tak nyata waktu bila nak berlaku kiamat tu, malaikat illahu. Malaikat dia. Hawak apanya Tuhan tak royak pada makhluknya? Tuhan menyata dalam ayat tu, thaqulat fis samawati wal ard. Mana kata
Ahli langit, ahli bumi ni tak kuasa nak tanggung akan itu ilmu. Tak kuasa. Dia kata sedaknya berlaku kiamat. Pada tsunami itu pun lari tak cukup tanah dah manusia. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Gepa bumi. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhihi al-balaya. Tu pun lagi tak cukup lah. Lagi tak cukup. Tak pernah berlaku dalam hidup orang kita ni, kata di negara Arab ni zilzal. Makna kata kocok bumi. Seumpama berlaku di Kuwait baru ni, seminggu dua baru ni. Tak. Sebab apa? Tuhan marka tu. Nyawak masuk muka tu, nyawak masuk muka ni. Tu sakut pak dengan ketua belaka tu. Pak ulama nak kata gapo boleh. Kata kecek penjara. Kecek penjara. Bukan ulama tak sakit kepala. Sakit kepala. Dia mana yang tak ulama buat tu. Tak ada bergaduh hal lain. Dia bergaduh hal nak kena Tuhan. Nak buat cuci daripada najis tu najis ni. Pas kita nak sah kalau kita nak buat amal. Kalau kita tak ada kena Tuhan. Sah tak? Tak sah. Kita nak buat amal ibadat kalau tak menyucikan diri daripada hadas kecil hadas besar. Sah. Pas doa kita biar nak terima. Allah Ta'ala nak terima. Dia tak ada muka tu. Tak boleh. Kita kena kecek gapo-gapo tu. Guna akal fikir gatik. Nah. Jangan kita nak kecek sekadar nak sedar di cakap pe lidah kita. Jangan lagu tu. Mikir belakang depan wi molek. Tengok wi jadi jelas. Tengok wi jauh. Kecek. Nampak tu dah? Kecek. Itu makna kata ilmin mafqud. Tak boleh siapa dia tahu. La ta'tikum illa baghtah. Datang kiamat tu, ya tak datang malaikat dengan terkejut. Hari tu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Tu hari kiamat. Tengok manusia pening, sedang dia tak ada pening kali, pening muka tengok noh. Bukit bukan tubai tahu darah habis licin padai dengan manusia. Pada ribut tu punya ketak lega dah manusia. Tu dia sebab tu tak padai. Lalu ilmu pasal tu ilmu qada tu adu seumpama tu dah. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat ni, Tuhan kata faqul innamal ghaibu lillah. Maka kata olehmu ya Rasul, ghaib pada umatmu kata ilmu ghaib tu hanya mustahak bagi Allah Ta'ala, hanya jua. Alah tak sah. Sah kacau. Hingga Jibril dengan Nabi Muhammad pun tak tahu. Pak kita duk kacau. Tak gitu. Jibril, aku tak tahu. Mu tahu. Aku tak tahu. Kalau mu tak tahu, aku pun tak tahu. Macam nak kira dua tu. Inilah kita sebagai orang Islam kena ambil tahu nah sini. Dan kita lagi akan bicara tentang masalah masalah Lauhil Mahfuz dan qalam yang Allah Subhanahu wa taala menuliskan dengannya perkara-perkara yang nak berlaku tu, insya-Allah taala lagi kita akan mengaji. Ba' Lauhil Mahfuz lagu mana mari kita mengaji apa yang imam kita royak di sini supaya kita dapat jelas lagi daripada iman kita jadi jelas. Jaddidu imanakum bi'ilm. Barukan ilmu itu iman kita dengan ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul dan daripada perkataan warasatul anbiya. Sekadar itulah dulu pada malam ni, insya-Allah Ta'ala sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan pengetahuan kepada kita supaya kita boleh jelas tentang iman kita, bersih iman kita, kita boleh duduk di dalam dunia yang penuh dengan fitnah pun insya-Allah kita akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.